Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar ke semua? Saya dengar. Dengar ke? Cik Fidaus dengar ke? Saya dengar. Okay, boleh teruskan ya? Boleh teruskan. Boleh teruskan ya? Okay. So pada hari ini kita akan bersama-sama untuk membincangkan tajuk yang agak penting, iaitu berkaitan dengan pengurusan projek dan pentadbiran kontrak untuk tapak perpustakaan. Seperti mana pihak tuan dan puan sedia maklum, ilmu ataupun maklumat berkaitan dengan pengurusan projek dan pentadbiran kontrak ini adalah amat penting, terutamanya berkaitan dengan projek-projek pembinaan tapak perluasan, yang mana pengurusan projek ini adalah bertujuan untuk memastikan apa hasrat ataupun tujuan kita laksanakan pembinaan tapak perluasan tersebut menepati kehendak ataupun apa objektif yang telah ditetapkan di peringkat awal. Justeru itu, pengurusan projek ini adalah satu medium ataupun satu kaedah yang amat penting bagi kita memastikan perjalanan projek yang akan dilaksanakan tersebut dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, terutamanya daripada pelbagai stakeholders yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dengan projek yang dilaksanakan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini ataupun yang mengikuti secara maya pada hari ini, mungkin sedia maklum bahawa Kerajaan Persekutuan melalui agensi-agensi yang telah ditetapkan telah menetapkan sasaran ataupun telah menetapkan KPI ataupun sasaran untuk memastikan negara kita adalah bersih, indah dan sejahtera. Justru itu pelbagai inisiatif telah dilaksanakan, terutamanya daripada Kerajaan Persekutuan dan melalui kerajaan PBT, kerajaan tempatan, iaitu PBT yang berkaitan, seperti mana tuan-tuan yang terlibat kursus pada hari ini. Kita telah berganding bahu ataupun telah bekerjasama bagi memastikan persekitaran negara kita adalah bersih, indah dan sejahtera. Justru itu, pelbagai inisiatif ataupun target telah ditetapkan, terutamanya yang melibatkan kebersihan, yang mana bila kebersihan ini adalah sinonim ataupun adalah berkait rapat dengan tapak perluasan di negara kita. Seperti mana pihak tuan-tuan dan puan-puan yang sedia maklum, pembinaan tapak perluasan baru ini adalah merupakan tapak perluasan yang sanitari ataupun tapak perluasan yang beroperasi secara teratur, ataupun kalau dari segi engineeringnya ditafsirkan sebagai engineered landfill ataupun tapak perluasan bersanitasi, yang mana level-level tapak perluasan yang telah dilaksanakan telah pun kita buat ataupun telah pun kita bina, yang mana tapak perluasan ini akan menerima sampah ataupun sisa-sisa pepenjal daripada kawasan-kawasan yang berkaitan di kawasan masing-masing untuk dilupuskan. Seperti mana yang kita sedia maklum, tapak perluasan yang bina secara sanitari ini perlulah menepati piawaian ataupun ketetapan yang telah ditetapkan secara global ataupun secara menyeluruh yang boleh diiktirafkan sebagai tapak perluasan sanitari. Justru itu, melalui pengurusan projek ataupun pentadbiran kontrak, ini adalah salah satu medium ataupun salah satu kaedah yang perlu diperhalusi ataupun yang perlu kita titik beratkan sepanjang kita menjalankan ataupun melaksanakan
tapak perusahaan yang akan dibina kelak oleh pihak kerajaan. Justru itu amatlah besar di pihak saya sekiranya pihak tuan-tuan dapat bersama-sama saya pada hari ini untuk melihat secara lebih terperinci ataupun secara lebih detail berkenaan dengan kursus kita pada hari ini. Okey, seperti mana tuan-tuan dan puan yang sedia maklum, dari segi knowledge ataupun pengetahuan kita, sebab bila mana kita kata ataupun kita maksudkan sebagai pengurusan projek ataupun pentadbiran kontrak, kita akan tidak lari ataupun tidak tersasar ataupun tidak lari daripada pengetahuan ataupun ilmu berkaitan dengan pengurusan projek itu sendiri. Yang mana seperti mana pihak tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini secara maya ini sedia maklum, untuk pengetahuan dan puan dari segi pengetahuan itu sendiri kita boleh definisikan sebagai dua jenis pengetahuan yang boleh kita klasifikasikan sebagai explicit knowledge ataupun luaran, knowledge secara luaran ataupun tacit knowledge, yang mana kedua-dua pengetahuan ini ataupun kedua-dua ilmu ini adalah amat penting, terutamanya berkaitan dengan pengurusan projek dan pentadbiran kontrak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, explicit knowledge ni kita boleh dapat ataupun kita boleh perolehi melalui data ataupun apa-apa informasi yang kita perolehi melalui sebarang pembacaan ataupun pembelajaran dan sebagainya, yang mana maklumat-maklumat ini merupakan satu maklumat yang kita boleh share ataupun kita boleh berkongsi dengan orang ramai, dan kita juga boleh dokumenkan maklumat-maklumat ini especially yang kita pelajari, dan juga kita rekodkan ataupun kita simpankan dalam bentuk fail dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, dari segi pengetahuan ini kita hanya merupakan dari segi kajian yang dilaksanakan, dia hanya merupakan anggaran sebanyak 5% daripada pengetahuan itu sendiri. Manakala baki daripada pengetahuan itu sendiri iaitu 95% ia adalah datang daripada pengalaman ataupun kaedah pemikiran, kompetensi, komitmen dan sebagainya, yang mana ini merupakan satu pengetahuan yang lebih akan kita perlu ataupun kita tidak perlu laksanakan sepanjang pentadbiran pengurusan projek itu sendiri, yang mana pengalaman-pengalaman yang terdahulu merupakan satu kaedah ataupun satu panduan yang paling terbaik untuk kita laksanakan pengurusan projek. Hal yang demikian adalah kerana melalui pengalaman-pengalaman yang kita telah alami tersebut, kita boleh mempelajari sesuatu melalui kesilapan-kesilapan yang telah kita laksanakan ataupun kejayaan-kejayaan yang telah kita laksanakan. Yang mana dari segi hubung kait di antara kedua-dua pengetahuan ini sendiri, ia umpama sebagai satu iceberg ataupun satu ais besar, yang mana dia adalah berkait rapat. Justru itu ingin saya titik beratkan bahawa dari segi pengalaman juga kita haruslah belajar, especially ataupun pengetahuan tersebut adalah lebih penting bila mana pengetahuan ataupun pengalaman itu sendiri akan menjadi satu panduan kepada kita bila kita melaksanakan pengurusan projek ataupun pentadbiran kontrak yang akan dilaksanakan, dan secara tidak langsung kita boleh melaksanakan ataupun membuat sebarang pindaan ataupun pengubahan yang berkait rapat bagi memastikan kejayaan pelaksanaan projek pada masa hadapan. Justru itu, pengalaman merupakan salah satu elemen yang amat penting dari segi pengurusan projek sendiri ataupun pentadbiran kontrak, yang mana pengalaman-pengalaman tersebut sebenarnya kita tidak boleh dapat
semudah ataupun sesenang kita belajar ataupun kita mendapatkan ilmu pengetahuan daripada orang lain. Bila mana pengetahuan itu sendiri merupakan satu punca ataupun satu kaedah yang terbaik dari segi kita memastikan segala pentadbiran kontrak ataupun pengurusan projek tersebut berjalan dengan lancar. Okey, dari segi pemahaman ataupun dari segi pengetahuan berkaitan dengan pengurusan projek itu sendiri ataupun pentadbiran kontrak, kita mungkin akan berada dalam satu situasi yang mana terdapat pelbagai pandangan ataupun dari segi sudut pandangan masing-masing yang berkenaan dengan pengurusan projek itu sendiri. Hal yang demikian adalah kerana ia adalah merupakan satu medium ataupun satu kaedah yang amat fleksibel, yang mana dari segi pandangan sudut yang CA ataupun yang CB, dia mungkin ada sudut pandangan perspektif masing-masing. Justru itu ia adalah tidak satu pelik ataupun satu yang bertentangan dengan pengurusan amalan pengurusan projek itu sendiri, bila mana kita akan sampai pada satu masa bercanggah dari segi sudut pendapat ataupun dari satu sudut pandangan masing-masing. Bila mana pandangan dari segi pihak jurutera ataupun pihak engineer, mungkin dia lebih kepada dari sudut engineering. Manakala pandangan dari sudut pihak quantity surveyor ataupun QS, mereka juga mempunyai satu sudut pandangan masing-masing. Walau bagaimanapun, kita tidaklah dibebankan ataupun akan menyebabkan pengurusan projek itu sendiri menjadi gagal bila mana terdapat pelbagai sudut pandangan daripada pihak-pihak yang berkaitan ataupun stakeholders yang berkaitan. Jadi kontrak aktif lah. Kontrak aktif lah. Jadi kontrak aktif lah kita. Jadi, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita boleh dapatkan satu titik persamaan di antara pelbagai stakeholders. Justru itu ini adalah amat penting ataupun ini adalah satu stage ataupun fasa yang amat kritikal bila mana kita merancang sesuatu dari segi pengurusan projek itu sendiri, dan kita perlu mendapatkan input daripada pelbagai stakeholders ataupun pelbagai level of management itu sendiri. Ini adalah kerana bila mana kita tidak mendapat satu titik persamaan, kita akan lari daripada matlamat kita untuk melaksanakan projek tersebut, especially-nya kita akan gagal untuk mencapai apa yang telah kita tetapkan di peringkat awal. Justru itu dari segi perancangan, dari segi planning yang melibatkan especially berkaitan dengan tahap pengurusan, pelbagai sudut pandangan perlulah kita dapat ataupun kita perolehi daripada pelbagai stakeholders, yang mana kalau melibatkan level pengurusan, kita boleh mendapatkan maklumat yang berkaitan daripada yang berkaitan. Manakala bagi yang melibatkan level teknikal ataupun yang melibatkan teknikal punya isu ataupun permasalahan,
kita perlulah mendapatkan ilmu tersebut ataupun pandangan tersebut daripada pihak-pihak yang berkaitan. Justru itu ini adalah satu perkara yang amat penting yang harus dititik beratkan dari segi pengurusan projek itu sendiri, yang mana kita perlulah memastikan perancangan yang kita laksanakan itu adalah perancangan yang mencapai kejayaan, dan bukan kita merancang untuk gagal. Yang mana bila perancangan, dari segi perancangan itu sendiri, bila kita gagal, so kita boleh tahu end ups ataupun apa yang akan kita perolehi dari segi hasil daripada planning ataupun perancangan yang telah kita laksanakan tersebut merupakan satu yang sia-sia ataupun sesuatu yang tidak memberi manfaat especially-nya. Justru itu kita harus menitik beratkan perkara ini kerana bila kegagalan berlaku di peringkat awal, ia akan berkait rapat dengan kegagalan untuk kita menguruskan kewangan kita. Justru itu secara tidak langsung kita telah menghabiskan masa dan wang untuk sesuatu projek tanpa kita fikirkan dari segi kesesuaian ataupun kepentingan projek management ataupun pengurusan projek itu sendiri. Justru itu perlulah kita perhalusi pelbagai stakeholders ataupun pelbagai sudut pandangan yang mungkin bercanggah pada peringkat awal, tetapi kita boleh menjadikan dia sebagai satu titik pertemuan ataupun satu persefahaman bersama untuk memastikan apa yang telah kita rancang tersebut boleh digunakan ataupun boleh memberi manfaat kepada orang awam. Okey. Bagi memastikan pengetahuan ataupun pemahaman yang lebih jelas berkaitan dengan pengurusan projek itu sendiri, kita haruslah kembali kepada pengetahuan asas ataupun agak jalan apa tapi yang itu perlu definisikan ataupun kita faham tapi sebagai pengurusan projek itu sendiri. Tunjuk dekat dia, kat sikit kan. Yang mana seperti mana yang kita sedia maklum, Sangat perkataan pengurusan ataupun management itu sendiri adalah merupakan satu yang very ataupun yang ejen-ejen lain pun ramai bagi dekat dia. Sebab dia laju. Betul. Pukul 9 malam pun WhatsApp lagi. sasaran yang telah kita tetapkan. Okey, dari segi pengetahuan berkaitan dengan pengurusan itu sendiri, ia adalah merupakan satu kerja ataupun satu tindakan ataupun satu action yang dijalankan oleh pihak tertentu. Bila mana dikatakan dengan pengurusan itu sendiri, ia akan melibatkan sesuatu ataupun ia akan melibatkan person yang berkaitan ataupun orang-orang yang berkaitan bagi melaksanakan dengan jayanya. Okey, bagi melaksanakan apa yang telah ditetapkan ataupun yang telah dijalankan tersebut, ia akan melalui pelbagai proses ataupun melalui pelbagai langkah stage-stage yang berkaitan yang melibatkan perancangan. Yang mana perancangan ini merupakan salah satu kaedah yang paling penting sebelum kita memulakan pengurusan projek itu sendiri. Perancangan merupakan satu elemen ataupun satu tindakan yang paling kritikal kerana dari segi perancangan tersebut ia adalah merupakan satu janji ataupun satu tetapan yang telah kita tetapkan sebelum ia berjalan. Justru itu, dari segi perancangan, kita harus memastikan perancangan yang dilaksanakan tersebut adalah sesuatu yang berbentuk reasonable ataupun yang
applicable dan juga yang boleh menyeluruh, yang mana dari segi perancangan tersebut dia boleh menjadikan satu titik tolak ataupun satu permulaan yang terbaik dari segi pengurusan projek itu sendiri. Selain daripada itu, ia akan melibatkan satu stage ataupun satu level ataupun satu bentuk yang mana kita perlu menyusun. Yang mana bila penyusunan yang dilaksanakan tersebut adalah bertepatan ataupun adalah berkait rapat dengan keupayaan ataupun manpower kita sepanjang menjalankan pengurusan projek itu sendiri. Dari segi penyusunan ini, kita harus memastikan level-level ataupun stage penyusunan yang kita laksanakan tersebut adalah merupakan sesuatu yang mudah ataupun menyenangkan bagi pihak-pihak yang berkaitan untuk melaksanakan kerja-kerja yang berkaitan. Okey, dari segi penyusunan tersebut, kita akan menetapkan dari segi mengetuai, yang mana dari segi setiap tas-tas kerja yang telah dilaksanakan tersebut, ia akan diketuai oleh pelbagai level ataupun pelbagai stage yang akan memastikan orang-orang di bawah kawalan masing-masing akan melaksanakan kerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari segi mengetuai tersebut, ia adalah sesuatu yang amat penting kerana dari segi person ataupun maklumat person yang akan mengetuai setiap action yang akan dilaksanakan tersebut harus mudah untuk berkomunikasi dengan level-level yang telah ditetapkan dalam pengurusan projek tersebut. Justru itu perlulah kita pastikan level-level yang mengetuai level-level stage-stage yang telah kita tetapkan tersebut adalah person yang betul berdedikasi ataupun yang boleh memastikan tas-tas kerja yang kita apa yang boleh kita maksudkan adalah segi apa yang kita boleh manage ataupun apa yang kita boleh memastikan pergerakan sepanjang tempoh projek tersebut berada di dalam kawalan yang terbaik ataupun di lenasan yang terbaik. Selain daripada itu, dari segi pengurusan itu sendiri, kita harus melalui satu stage ataupun satu level yang dikatakan sebagai meramal ataupun kita menjangkakan sebarang kemungkinan yang mungkin akan berlaku ataupun yang memang akan berlaku dan apa-apa yang tidak sepatutnya berlaku. Di mana dari segi meramal tersebut, ini adalah salah satu stage yang mana kita memerlukan pengetahuan berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan pengetahuan yang terdahulu ataupun berdasarkan apa yang telah kita alami sebelum ini, dan ini akan menjadi salah satu panduan ataupun salah satu benchmark untuk kita menjadikan ramalan kita adalah sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada projek kita itu sendiri. Okey, selain daripada itu, dari segi koordinasi yang telah ditetapkan tersebut, kita harus memastikan related ataupun stakeholders yang berkaitan tersebut dapat berkoordinasi ataupun berhubung dan berkomunikasi secara jelas ataupun secara terperinci bagi memastikan
perjalanan projek tersebut tidaklah sia-sia. Ini adalah kerana dari segi komunikasi tersebut perbezaan pendapat ataupun perbezaan fahaman ataupun perbezaan pandangan, sudut pandang masing-masing, kita boleh murnikan ataupun kita boleh memastikan benda ini dapat dicapai ataupun menemui satu titik pertemuan untuk kita memastikan apa-apa isu ataupun apa-apa perkara yang berbangkit tersebut dapat diselesaikan dan perolehi jalan penyelesaian dan secara tidak langsung memberikan manfaat kepada perjalanan projek itu sendiri. Tidak dinafikan juga dari segi pengurusan itu sendiri terdapat satu elemen yang dipanggil motivation ataupun dorongan yang merupakan salah satu action ataupun tindakan yang penting. Ini kerana bila berlaku permasalahan ataupun berlaku kecelaruan ataupun saling perbezaan pendapat, motivasi ataupun dorongan itu sendiri adalah salah satu kaedah yang penting untuk kita pastikan apa yang telah kita rancang ataupun apa yang telah kita tetapkan itu kembali ke atas track yang sebenarnya. Justru itu motivasi ataupun dorongan ini adalah salah satu elemen ataupun salah satu perkara yang perlu dititik beratkan dari segi pengurusan itu sendiri, bila mana person ataupun individu-individu tertentu haruslah memainkan peranan mereka terutamanya kepada pihak-pihak yang berkaitan yang terlibat dalam pengurusan itu sendiri, pengurusan projek itu sendiri, bagi memastikan tidak berlaku demoralization di kalangan pekerja ataupun di kalangan staf-staf yang berkaitan. Ini adalah kerana keperluan-keperluan ataupun action-action yang dinyatakan sebelum ini ataupun yang dipaparkan di skrip tersebut adalah merupakan satu intipati ataupun satu perkara yang perlu kita perhalusi dan perlu kita lihat semula bagi memastikan objektif ataupun matlamat dan seterusnya memberikan pulangan ataupun kebaikan kepada keseluruhan pasukan projek itu sendiri. Olehnya demikian, dari segi pengurusan itu sendiri, perlulah kita perhalusi ataupun perlulah kita lihat keperluan-keperluan yang telah dinyatakan tersebut bagi memastikan sebarang kacau ganggu ataupun sebarang kekeliruan ataupun sebarang permasalahan ataupun isu yang berlaku tidak menjejaskan secara keseluruhan kepada apa yang telah kita tetapkan. Yang mana bila kita menjalankan apa yang telah dinyatakan tersebut, secara tidak langsung kita telah berjaya mengurus ataupun secara tidak langsung kita adalah separuh langkah telah berjaya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey. Dari segi projek ataupun projek lah yang dimaksudkan ataupun definisi projek itu sendiri, apa yang boleh kita katakan berkenaan dengan projek itu? Kerana projek merupakan sesuatu yang mempunyai masa ataupun berbentuk sementara yang mana dia mempunyai permulaan dan pengakhiran. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apa yang didefinisikan sebagai projek ialah merupakan satu bentuk pelbagai bentuk aktiviti
di dalam sepanjang tempoh projek itu sendiri, yang mana aktiviti yang dilaksanakan di dalam projek tersebut boleh merangkumi pelbagai bidang ataupun pelbagai level ataupun pelbagai stakeholders ataupun level-level yang berkaitan, dan dia haruslah menepati tempoh yang telah ditetapkan tersebut. Kenapa ada tempoh? Kerana sekiranya kita tidak meletakkan tempoh untuk projek tersebut, ia akan menjadi sesuatu projek yang tidak mempunyai satu hala tuju ataupun tidak mempunyai target yang telah kita tetapkan sebelum ini. Justru itu, dari segi tempoh yang telah ditetapkan tersebut, kita harus memastikan tempoh-tempoh yang ditetapkan mempunyai satu tempoh yang reasonable ataupun yang sesuatu yang kita boleh laksanakan ataupun kita boleh workable. Maksudnya perlulah kita pandang dari sudut reasonable dan workable di dalam tempoh yang telah kita tetapkan tersebut. Dan sekiranya tempoh yang kita tetapkan tersebut, kita juga harus memastikan tempoh yang ditetapkan tidaklah terlalu sementara dan juga tidaklah terlalu lama. Kerana sekiranya kita meletakkan di dalam tempoh yang terlalu sekejap ataupun sementara, ia akan menyebabkan ataupun ia akan melibatkan beberapa perkara-perkara yang perlu kita perhalusi, especially-nya melibatkan kewangan. Okey. Namun begitu, sekiranya kita melaksanakan projek tersebut di dalam tempoh yang terlalu lama, okey, ia juga adalah satu masalah kepada pengurusan projek itu sendiri, kerana bila mana tempoh yang terlalu lama telah ditetapkan, akan berlaku satu pembaziran ataupun satu definisi projek ataupun pengertian projek itu sendiri. Kita haruslah menitik beratkan ataupun mengambil pelbagai sudut ataupun mengambil pandangan yang lebih menyeluruh. That's why dari segi perancangan asal itu tadi, sebelum tadi, macam saya maklumkan tadi, kita haruslah mengambil pelbagai sudut pandangan daripada pelbagai pihak, mungkin daripada pihak stakeholders, mungkin juga daripada pihak yang berkaitan, mungkin juga daripada pihak pengurusan, dan juga mungkin daripada pihak teknikal ataupun dan juga kepada pihak yang akan melaksanakan kerja itu sendiri, bagi memastikan apa yang kita telah tetapkan tersebut tidaklah tersasar ataupun tidaklah memberikan pembaziran ataupun tidaklah memberikan masalah ataupun memberikan satu pressure ataupun tekanan kepada pihak-pihak yang berkaitan sepanjang melaksanakan projek tersebut. Jadi, sebab itu dari segi perancangan, tempoh yang telah ditetapkan tersebut adalah amat penting, dan juga tarikh mula dan juga tarikh siap. Okey. Dari sudut tarikh mula dan tarikh siap, ingin ditekankan juga beberapa elemen ataupun perkara juga perlu diperhalusi, kerana kebanyakan kita tidak memandang ataupun tidak melihat sudut yang di lain sudut pandangan yang berbeza, sebab mungkin kita letakkan tarikh mula dan tarikh siap semudah kita semudah ABC ataupun ataupun benda yang kita tidak rancang ataupun kita tidak pandang. Kerana kebanyakan pengurusan projek ataupun projek management yang telah kita laksanakan ataupun projek-projek yang kita laksanakan, kita harus mengambil juga sudut permulaan projek itu, sama ada kemungkinan besar projek yang dilaksanakan tersebut telah bermula ataupun melibatkan tempoh-tempoh yang tidak bersesuaian. Contoh,
Contoh macam berlaku monsun hujan. Bila projek yang dilaksanakan berlaku pada musim hujan, so akan menimbulkan banyak masalah ataupun akan menimbulkan pelbagai isu-isu yang berbangkit, especially yang melibatkan pembinaan dan sebagainya. Secara tidak langsung dia akan menyebabkan projek itu sendiri akan di drag kepada masa-masa yang selepas yang telah ditetapkan untuk disiapkan. Justru itu, benda yang melibatkan perancangan tersebut kita haruslah perhalusi ataupun kita haruslah melihat daripada pelbagai sudut pandangan yang berbeza, dan kebanyakan kita menyalahkan pihak-pihak yang berkaitan walhal kita adalah salah dari segi perancangan. Oleh demikian, perlulah kita tengok sudut yang telah satu sudut pandangan yang perlu kita perhalusi tersebut dan kita ambilkan dia sebagai satu panduan. Tidak dinafikan kebanyakan apa yang kita perlu perancangan itu sendiri adalah melibatkan pengalaman, sebab mungkin kita telah mengalami situasi yang sama. Justru itu adalah tidak perlu ataupun adalah sepatutnya kita elakkan perkara yang sama berlaku untuk projek-projek ataupun pengurusan projek yang akan dilaksanakan pada masa depan. Dan sekiranya kita melaksanakan benda yang sama, kita adalah gagal untuk merancang. Okey. Selain daripada itu, projek merupakan penggunaan teknologi. Okey, tidak dinafikan bahawa dari segi satu sudut, projek itu sendiri bergantung kepada teknologi ataupun apa yang dipanggil satu medium untuk memastikan perjalanan projek itu sendiri akan mencapai matlamat hasilnya. Tidak dinafikan teknologi-teknologi yang terdapat di luar adalah terlalu banyak, tetapi kebanyakannya teknologi-teknologi tersebut perlulah kita lihat semula, kerana teknologi-teknologi yang berkaitan ataupun teknologi-teknologi yang diguna pakai especially-nya ataupun terutamanya yang berkaitan dengan pengurusan projek tapak pengurusan, dia merupakan satu berkait rapat dengan pengurusan projek itu sendiri. Teknologi-teknologi yang dilaksanakan tidak dinafikan memberi manfaat ataupun memberi kepentingan kepada kita. Namun demikian, sekiranya kita bergantung sepenuhnya kepada projek yang telah teknologi yang telah kita pilih itu sendiri, sebenarnya kita tidak boleh sepenuhnya meletakkan teknologi tersebut sepenuhnya untuk kita memastikan projek yang kita laksanakan siap ataupun berjaya. Teknologi-teknologi yang digunakan pakai tersebut berkemungkinan besar adalah pelbagai. Justru itu, dari segi identifikasi ataupun mengenal pasti ataupun memilih ataupun mencari teknologi yang sesuai itu adalah satu juga perkara yang harus dilihat ataupun diperhalusi bagi memastikan teknologi ataupun kaedah teknologi yang kita pilih tersebut akan menepati dengan matlamat projek kita. Dan jangan jadikan teknologi tersebut sebagai satu dan jangan jadikan teknologi sebagai sandaran sepenuhnya bagi kita melaksanakan projek tersebut sepenuhnya, sebab kita berkemungkinan besar akan mengalami masalah-masalah di kemudian hari. Contoh macam apa yang berlaku pada kita pada hari ini, bila mana kita berada di dalam situasi pandemik COVID-19. So banyak berlaku permasalahan ataupun banyak berlaku
isu-isu yang berkait rapat dengan teknologi. Okey, apa yang saya boleh maklumkan di sini ialah contoh bila berlaku pandemik COVID-19 ini, kebanyakan syarikat-syarikat ataupun company-company besar akan mengalami permasalahan ataupun akan mengalami isu-isu berkaitan dengan pengoperasian company-company mereka sendiri. Okey, bila mana kita melaksanakan sesuatu teknologi ataupun kita bersandarkan sepenuhnya kepada teknologi, dalam situasi COVID-19 ini tidak dinafikan akan berlaku isu-isu untuk deliver ataupun untuk menyelesaikan permasalahan teknologi-teknologi yang telah kita laksanakan. Okey, salah satu contoh spare part ataupun teknologi-teknologi yang kita guna pakai sepanjang kita melaksanakan projek tersebut berlaku masalah spare part dan sebagainya, dan memerlukan tempoh masa yang agak lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu sebagai satu contoh lah, sebab kita berada dalam satu situasi yang amat getir, yang mana semua pelbagai agensi ataupun pelbagai level masyarakat dan sebagainya terkesan hasil daripada pandemik yang telah merebak di serata dunia ini. Justru itu tidak dinafikanlah dari segi penggunaan teknologi tersebut, kita haruslah melihat dari segi satu sudut yang berbeza bagi memastikan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi, especially dalam situasi COVID ini. Kita haruslah memastikan satu perancangan yang lain perlu dilaksanakan dalam situasi COVID-19 ini. Okey, kepakaran iaitu skill. Okey, tidak dinafikan dari segi projek itu sendiri kita memerlukan satu kepakaran ataupun skill, especially skill-skill daripada manpower ataupun skill-skill daripada pekerja-pekerja yang akan melaksanakan tersebut. Hal yang demikian adalah kerana melalui kepakaran-kepakaran tersebutlah kita boleh melaksanakan projek tersebut ataupun kita boleh menjalankan projek tersebut tanpa kacau ganggu dan juga tanpa permasalahan tersebut berulang. Okey, jentera dan tenaga tidak dinafikan juga, kerana dari segi jentera dan tenaga kita akan berkait rapat ataupun berkait rapat dengan pengurusan projek itu sendiri, yang mana dari segi jentera itu sendiri kita haruslah memastikan jentera ataupun machineries yang diguna pakai tersebut adalah bersesuaian ataupun adalah yang bertepatan dengan projek yang akan kita laksanakan. Tidak dinafikan dari segi penggunaan jentera tersebut akan melibatkan satu implikasi kos ataupun implikasi kewangan kepada projek itu sendiri, dan justru itu haruslah kita memastikan bahawa penggunaan jentera tersebut adalah sesuatu penggunaan jentera yang betul optimum bagi memastikan tidak berlaku kekurangan tenaga pekerja ataupun terlebih perancangan untuk tenaga kerja itu sendiri. Oleh yang demikian tidak dinafikan projek tersebut ataupun projek yang kita laksanakan tersebut perlulah diurus ataupun dikawal sedia ataupun dipantau ataupun dilihat ataupun diperhalusi secara baik bagi memastikan tidak berlaku sebarang ketirisan ataupun kekurangan kepada projek itu sendiri. Okey. Dari segi kejayaan ataupun dari segi achievement ataupun apa yang kita perolehi daripada projek tersebut, bagi kebanyakan projek-projek yang dilaksanakan
sebelum ini ataupun secara konvensional sebelum ini, kita hanya menetapkan sasaran ataupun kejayaan tersebut supaya projek tersebut siap ataupun projek tersebut dapat kita deliver ataupun dapat kita serahkan kepada pihak yang berkaitan. Okey, itu adalah satu pemahaman ataupun satu sudut pandangan yang melibatkan kejayaan ataupun achievement ataupun hasil yang telah kita peroleh daripada projek tersebut. Namun demikian, dalam situasi semasa terutamanya dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, tidak dinafikan bagi sesuatu kejayaan projek tersebut kita boleh melihat pelbagai sudut ataupun kita boleh perhalusi ataupun kita boleh dapatkan maklumat ataupun input yang pelbagai untuk memastikan kejayaan bagi sesuatu projek itu sendiri. Ini adalah kerana dalam situasi semasa ataupun dalam situasi yang sedia ada, kita harus melihat kejayaan projek itu sendiri daripada pelbagai sudut pandangan dan juga daripada pelbagai perspektif yang lebih terperinci. Kerana kalau kita melihat kejayaan sesuatu projek itu tersebut hanya dalam bentuk fizikal ataupun hanya dalam bentuk masa yang telah ditetapkan, kita tidak nampak ataupun kita tidak lihat apakah implikasi projek yang telah kita laksanakan tersebut sebenarnya. Okey, satu yang kita tengok adalah kejayaan projek itu sendiri hendaklah dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, yang mana sekiranya projek itu sendiri, macam saya cakap sebelum tadi, jika kita meletakkan projek tersebut dalam tempoh masa yang tak reasonable, so end ups of the projek itu sendiri akan menghasilkan keputusan yang tidak kita inginkan. Okey, apa yang saya ingin tekankan adalah sekiranya tempoh masa yang kita laksanakan tersebut tidak memberi satu keselesaan ataupun kesesuaian ataupun memudahkan kerja dilaksanakan, ia akan menyebabkan extended of time untuk disiapkan projek tersebut. Dan ini akan menyebabkan tempoh projek tersebut akan berlarutan ataupun bertambah. Okey, itu yang harus diperhalusi dari segi sudut kejayaan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, tidak dinafikan salah satu sudut yang kita perhalusi ataupun kita lihat adalah dari segi kos. Okey, bila mana sesuatu projek itu kita telah laksanakan ataupun telah kita siapkan, tidak dinafikan ia akan memberi satu implikasi kos ataupun memberi satu kesan kewangan especially kepada pengurusan projek itu sendiri. Bila mana masa yang telah kita tetapkan tersebut telah pun memberi lanjutan ataupun telah menyebabkan lanjutan kepada pengurusan projek itu sendiri, secara tidak langsung kos projek tersebut akan terus bertambah kerana akan melibatkan extra charges ataupun extra works ataupun kerja-kerja tambahan ataupun kerja-kerja berkaitan dalam tempoh masa yang telah dilanjutkan tersebut. Okey, oleh yang demikian, dari segi kos itu sendiri, sebab kita berada dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ataupun ekonomi yang tidak berapa baik dalam situasi COVID yang melanda satu dunia ini, elemen of cost itu sendiri adalah merupakan salah satu yang amat penting untuk kita lihat. Kerana bila kos yang kita telah tetapkan di peringkat awal tidak menepati ataupun melibatkan pertambahan kos,
ia secara tidak langsung akan memberi impak kepada projek itu sendiri. Dan dari segi pihak yang memerlukan dana ataupun bajet untuk melaksanakan projek itu sendiri terpaksa melaksanakan kerja-kerja tambahan untuk mendapatkan kelulusan di pihak yang berkenaan bagi mendapatkan kos tambahan tersebut. Oleh yang demikian, kita juga harus memastikan kos yang telah ditetapkan di peringkat awal projek tersebut haruslah mempunyai justifikasi ataupun mempunyai kait rapat dengan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan tersebut yang reasonable dan juga workable. Okey. Bila mana kita kata dari segi perancangan projek itu sendiri, kita tidak lari dari segi kualiti. Yang mana kualiti akan berkait rapat dengan apa yang telah kita rancang, apa yang telah kita tetapkan, apa yang telah kita masukkan dari segi kos itu sendiri. Bila mana kos yang kita salurkan ataupun kita tetapkan di peringkat awal itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, ia juga secara tidak langsung akan menyebabkan berkait rapat dengan kualiti projek itu sendiri. Apa yang boleh saya maklumkan di sini adalah sekiranya kos yang kita tetapkan tersebut agak rendah, ia akan end up dengan masalah kualiti yang terlalu negatif ataupun terlalu memudaratkan dan secara tidak langsung akan menjejaskan keselamatan tersebut akan berkait rapat dengan kerja-kerja yang akan dilaksanakan. So bila skop kerja yang telah ditetapkan tersebut mendapat persetujuan bersama secara tidak langsung, ia akan memudahkan, akan memberikan kejayaan kepada projek itu dan secara tidak langsung memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkait rapat dengan projek tersebut. Okay, without changing corporate culture, maksudnya apa yang telah kita tetapkan tersebut tidak memberi image ataupun memberi pandangan, sudut pandangan yang negatif kepada apa yang telah kita tetapkan di peringkat awal. Ini adalah amat penting kerana bila kegagalan kita untuk menjalankan sesuatu projek ataupun projek management tersebut, bila sesuatu projek yang dilaksanakan tersebut akan gagal ataupun mencapai kegagalan, secara tidak langsung ia akan menjadikan satu bad reputation ataupun satu reputasi yang agak negatif kepada yang berkait rapat, sama ada kepada kontraktor ataupun kepada elemen of yang project of the owner of the project itu sendiri. Ini adalah kerana dari sudut pandangan berbeza, kita mungkin menampakkan apa yang berlaku itu memberikan satu image ataupun memberikan satu kesan yang negatif kepada orang awam especially-nya berkenaan dengan perancangan yang telah kita laksanakan tersebut. Okey, bagi kitaran hayat projek, dia sebenarnya melalui pelbagai fasa ataupun melalui pelbagai level untuk kita perhalusi ataupun untuk kita menghubung kait di antara kitaran-kitaran yang kita telah laksanakan tersebut. Untuk makluman, kitaran hayat projek tersebut adalah berkait rapat ataupun saling berhubung kerana apa? Kerana kitaran hayat projek tersebut adalah berbentuk macam satu loop ataupun satu pusingan yang akan ends up
of the project akan memberikan pulangan ataupun memberikan kebaikan kepada masyarakat ataupun kepada pihak-pihak yang berkaitan. Okey. Dari segi permulaan, tidak dinafikan kita memerlukan satu konsep ataupun satu sudut pandangan untuk kesesuaian ataupun availability bagi kita merancang. Okey. That's why bagi kebanyakan projek-projek yang kita laksanakan ini, kebiasaannya kita mendapatkan pelbagai sudut pandangan daripada pelbagai stakeholders melalui konsep yang telah ditetapkan. Okey. Dari segi konsep tersebut juga, ia tidaklah sesuatu bentuk ataupun sesuatu elemen yang telah pun dipersetujui bersama. Okey. Apa yang saya maksudkan di sini ialah konsep yang kita utarakan tersebut mungkin memberi satu sudut pandangan yang berbeza dengan stakeholders yang lain ataupun pihak-pihak yang berkaitan. Justru itu, dari segi konsep itu sendiri, kita hanya memberi satu gambaran, contoh apa yang kita ingin laksanakan dan apa yang kita nak daripada ends up of the project itu sendiri. Okey. Bila konsep diutarakan tersebut, akan berlaku pelbagai percanggahan pendapat. Itu apa yang saya maklumkan sebentar tadi. Dan percanggahan pendapat tersebut mungkin datang daripada pelbagai level ataupun pelbagai pihak, yang mana percanggahan pendapat tersebut kita jangan jadikan sebagai satu halangan ataupun jadikan dia sebagai satu permasalahan, tetapi percanggahan pendapat tersebut adalah sebagai satu maklumat ataupun input yang perlu kita ambil kira ataupun kita pertimbangkan dari segi pengurusan projek itu sendiri. Okey. Apa yang berlaku dari segi perancangan, mungkin kita merancang sesuatu di peringkat awalan yang hanya berdasarkan kepada theoretical ataupun dari segi sudut pandangan kita. Walhal mungkin bila konsep yang telah diutarakan tersebut diutarakan ataupun ditunjukkan ataupun diberi kepada pihak yang berkaitan, especially melibatkan pihak yang akan melaksanakan di lapangan ataupun pihak yang akan melaksanakan dari segi pengoperasian ataupun pihak yang akan diserahkan ataupun pihak yang berkaitan, mungkin akan berlaku beberapa sudut pandangan yang berbeza. Justru itu, dari segi perancangan tersebut, kita haruslah mengambil pelbagai bentuk ataupun pelbagai input ataupun pelbagai maklumat ataupun pelbagai isu-isu yang berbangkit daripada pelbagai sudut ataupun daripada pelbagai pihak yang berkaitan. Ini adalah kerana kita telah bersedia untuk memastikan projek tersebut tidak menerima halangan yang maksimum ataupun yang halangan tertinggi sekiranya dilaksanakan tersebut. Ini adalah secara tidak langsung kita telah mengelakkan ataupun mengurangkan ataupun mengoptimumkan keboleh siapan projek tersebut sebelum kita memulakan. Okey, dari segi perancangan tersebut, dia akan berkait rapat pula dengan proses reka bentuk ataupun yang dipanggil design stage. Okey, yang mana ia boleh diambil kira ataupun dilihat dari segi bentuk lakaran ataupun bila telah dilaksanakan ia boleh dijadikan sebagai satu reka bentuk yang terperinci. Okey.
dalam proses reka bentuk ini, dia berkait rapat dengan proses perancangan di peringkat awal itu sendiri. Kerana pelbagai input ataupun pelbagai permasalahan ataupun pelbagai isu-isu yang telah diutarakan sebelum ini akan diambil kira ataupun diberi satu kesesuaian ataupun diberikan sesuatu satu sudut pandangan yang memberikan manfaat kepada projek itu sendiri. Yang mana bila konsep yang telah diutarakan tersebut berjaya ditemui titik persefahaman antara pelbagai pihak, kita boleh meletakkan apa yang telah dimaksudkan tersebut di dalam reka bentuk. Dan di dalam reka bentuk itu sendiri, kita boleh lihat pelbagai sudut pandangan yang mana kita boleh melibatkan apa-apa teknologi yang berkaitan ataupun apa-apa penggunaan teknologi ataupun apa-apa kebaikan yang boleh diperolehi ataupun apa-apa yang boleh membantu ataupun memudahkan dari segi pelaksanaan projek pada masa akan datang. Okey, ingin ditekankan di sini bahawa reka bentuk yang dilaksanakan tersebut haruslah menepati piawaian ataupun ketetapan yang telah diberi oleh pihak-pihak yang berkaitan. Justru itu kita haruslah memastikan reka bentuk yang dilaksanakan tersebut boleh dilaksanakan di lapangan dan secara tidak langsung tidak memberi permasalahan ataupun tidak memberi isu ataupun tidak memberikan dari segi perolehan. Okey, dari segi perolehan yang mana seperti mana pihak tuan-tuan sedia maklum, level of perolehan ini adalah merupakan satu level yang memerlukan bajet ataupun sumber kewangan yang kita perlu perolehi. That's why dari segi perolehan itu sendiri, dia akan berkait rapat dengan kitaran hayat yang sebelumnya. Yang mana bila mana perolehan ini adalah merupakan gambaran ataupun adalah merupakan kos ataupun merupakan bajet yang diperlukan bagi mendapatkan apa yang telah dipersetujui daripada proses reka bentuk itu sendiri. Oleh yang demikian, dari segi perolehan itu sendiri haruslah melihat dari segi kesesuaian ataupun keboleh laksanaan di peringkat reka bentuk kelab. Okey. Seterusnya pembinaan, yang mana pembinaan ini merupakan stage yang paling kritikal, yang mana construction ataupun pembinaan SPU yang melibatkan tapak perusahaan, dia akan dilaksanakan juga berdasarkan kepada kitaran hayat yang sebelumnya. Bila mana perolehan yang telah kita perolehi tersebut telah ditetapkan ataupun telah diperolehi kelulusan, hanya bajet tersebut yang boleh dilaksanakan di dalam tempoh pembinaan. Okey. Itu yang perlu diperharusi oleh dari segi kita punya perancangan project management, yang mana kita harus meletakkan sasaran ataupun pembinaan tersebut bersesuaian dengan perolehan yang telah diperolehi dan juga teknologi ataupun reka bentuk yang telah dipersetujui bersama. Oleh yang demikian, tidak dinafikan stage pembinaan tersebut adalah merupakan satu stage yang very critical ataupun yang sangat kritikal, kerana dia
adalah satu stage yang kita hanya bersandar ataupun hanya melibatkan ataupun hanya boleh dilaksanakan kerana dia telah terikat ataupun telah mendapat kelulusan yang sebelumnya. Oleh demikian, dari segi pembinaan tersebut, kita harus memastikan tidak berlaku kacau ganggu disebabkan kegagalan perancangan sebelumnya ataupun kegagalan dari segi kos yang telah ditetapkan sebelumnya. Okey, bila mana pembinaan telah dilaksanakan, ia akan berakhir dengan satu tempoh ataupun satu elemen yang dipanggil ujian dan pentaulihan ataupun tempoh percubaan ataupun tempoh testing and commissioning. Bagi ujian dan pentaulihan ini adalah satu stage ataupun satu level yang mana ia adalah menjadi satu penentu ataupun satu titik, satu benchmark kepada apa yang telah kita laksanakan projek tersebut ataupun projek construction tersebut. Yang mana ujian dan pentaulihan ini adalah merupakan satu indikator yang menunjukkan kejayaan kepada projek yang telah dilaksanakan tersebut. Sekiranya berlaku kegagalan ataupun ketidakseragaman ataupun kepuasan ataupun tidak mencapai apa yang dihasratkan di peringkat awal projek, ujian dan pentaulihan ataupun testing and commissioning tersebut haruslah dilaksanakan sehingga mencapai kejayaan ataupun memperoleh kejayaan. Hal yang demikian adalah amat penting dan perlu dititikberatkan kerana sekiranya berlaku kegagalan untuk melaksanakan semula ataupun menjalankan semula ujian dan pentaulihan tersebut memerlukan satu kos ataupun memerlukan pengurusan kewangan itu sendiri. Okey, dari segi dan seterusnya, bila sesuatu projek itu telah berjaya dilaksanakan, ia akan contoh macam tapak perubusan sebab kita dari segi perancangan tapak perubusan, ia akan berakhir dengan operasi. That's why dari segi operasi, sekiranya apa yang telah dinyatakan sebelum ini ataupun kitaran sebelum ini gagal dilaksanakan ataupun tidak mencapai apa yang telah dilaksanakan, ia secara tidak langsung akan menyebabkan kegagalan di peringkat operasi. Itu yang harus dipertimbangkan, yang mana sekiranya kegagalan dari segi operasi ini akan memberikan satu impak yang negatif ataupun satu sudut pandangan negatif kepada pihak-pihak yang berkaitan yang menguruskan projek tersebut. Okey, dari segi pengurusan keseluruhan projek itu sendiri, dia terdapat pelbagai elemen yang perlu kita lihat ataupun kita tengok, yang mana bila mana pengurusan projek itu kita akan melalui pelbagai fasa-fasa yang mana bagi keseluruhan projek itu sendiri, dia akan memerlukan pengurusan projek, yang mana pengurusan projek tersebut bagaimana kita melaksanakan projek tersebut mengikut masa yang telah ditetapkan, mengikut kos yang telah ditetapkan dan mengikut perancangan awal yang telah ditetapkan. That's why dari segi pengurusan projek itu sendiri, kita memerlukan pelbagai kaedah ataupun pelbagai teknologi ataupun pelbagai elemen yang perlu kita buat untuk memastikan dari segi pengurusan projek itu sendiri akan mencapai matlamat yang telah kita tetapkan. Tidak dinafikan di dalam pengurusan projek itu sendiri, kita harus meneliti ataupun melihat dari satu sudut dari segi
pengurusan pembinaan itu sendiri. Yang mana pengurusan pembinaan itu akan melibatkan pelbagai aktiviti-aktiviti. Yang mana aktiviti tersebut boleh dilaksanakan dalam tempoh yang sebentar ataupun kemungkinan besar aktiviti yang dilaksanakan tersebut terpaksa dilaksanakan dalam tempoh yang terlalu lama, dan itu adalah amat penting bagi keseluruhan projek itu sendiri untuk kita memastikan pengurusan projek ataupun kontrak yang telah kita tetapkan tersebut, especially yang berkaitan dengan tapak pusat ini, boleh diserahkan ataupun di-deliver kepada end of user secara lebih teratur dan lebih terperinci ataupun lebih memberikan kebaikan di kemudian hari. Okey. That's why apa yang telah saya maklumkan sebelum ini, 3 elemen penting ini ataupun 3 elemen yang telah ditetapkan sebelum ini, iaitu dari segi kos, melibatkan kewangan, adalah sangat kritikal, juga masa, yang mana masa dalam tempoh yang telah kita tetapkan tersebut, kita harus memastikan masa yang bersesuaian, dan secara tidak langsung ia akan memberi kesan kepada kualiti. Ini adalah 3 perkara yang perlu kita ambil perhatian, ataupun yang perlu kita lihat, ataupun yang perlu kita pastikan bila mana dari segi pengurusan projek itu sendiri, 3 elemen ini tidak terlepas pandang ataupun tidak memberi kesan yang negatif di kemudian hari. Sebab bila mana sesuatu salah satu daripada tiga perkara ini telah gagal ataupun memberikan impak yang negatif secara tidak langsung, dia akan berkait dengan elemen yang seterusnya ataupun perkara-perkara yang lain. That's why dari segi perancangan projek ataupun pengurusan projek itu sendiri, 3 perkara ini merupakan satu perkara indikator awal ataupun ataupun merupakan, dan pengakhirannya juga sebagai satu indikator atas kejayaan masih di dalam kawalan, dan masa yang telah kita tetapkan tersebut masih lagi dalam tempoh yang telah kita tetapkan, juga kualiti yang kita inginkan masih di dalam range yang telah kita tetapkan. Bila mana 3 perkara ini berjaya kita kawal ataupun berjaya di monitor ataupun dilihat dari segi terperinci, tidak akan berlaku permasalahan kepada projek di kemudian hari. Oleh demikian, perlulah kita ambil langkah-langkah berjaga-jaga ataupun langkah-langkah yang terbaik bagi memastikan 3 perkara ini tidak memberi impak negatif kepada keseluruhan projek kita. Okey, dari segi perancangan projek, kita akan melalui pelbagai fasa yang mana bagi perancangan tapak putusan, untuk projek tapak putusan, kita akan melalui pelbagai fasa ataupun pelbagai step-step ataupun pelbagai cara-cara untuk kita memulakan perancangan awal projek itu sendiri. Okey, dari segi perancangan awal, kita haruslah melihat dari segi satu, untuk tapak putusan, kita harus mengenal pasti tapak projek. Yang mana tapak projek yang telah kita tetapkan tersebut berkemungkinan besar apa yang telah kita rancang tidak sesuai ataupun tidak tidak memberikan kebaikan di kemudian hari, ataupun akan memberi banyak halangan kepada kerja-kerja yang akan dilaksanakan tersebut. Hal yang demikian adalah kerana sekiranya tapak yang telah kita tetapkan tersebut ataupun tapak yang telah kita kenal pasti tersebut, kita harus memastikan
dari segi status dan juga tanah yang telah kita kenal pasti tersebut. Bila mana tapak lokasi yang telah kita tetapkan tersebut ataupun kita telah identifikasi tersebut tidak memberi kebaikan ataupun tidak memberi positif untuk perjalanan keseluruhan projek, secara tidak langsung kita telah menetapkan ataupun kita telah menjadikan perjalanan projek kita itu nanti akan melalui pelbagai permasalahan. Okey, contoh bagi tapak perusahaan yang telah kita laksanakan untuk dijadikan sebagai tapak perusahaan, kita tidak dinafikan setengah satu sudut pandangan ataupun satu sudut kebenaran membenarkan tapak perusahaan ataupun lokasi tapak perusahaan tersebut di kawasan A. Okey, sekiranya penelitian ataupun kajian dilaksanakan ataupun lawatan tapak telah dilaksanakan, berkemungkinan besar akan berlaku halangan-halangan yang tidak dapat kita selesaikan dalam tempoh projek tersebut. Contoh, sekiranya tapak perusahaan tersebut berada di dalam kawasan yang terlalu terpencil sehingga menyebabkan permasalahan dari segi akses ataupun utilities, kita sebenarnya harus memikirkan dari sudut lain, dari sudut pembinaan dan juga dari sudut operasi. Bila mana permasalahan tersebut timbul, kita harus bersedia untuk berkemungkinan besar untuk memerlukan bajet tambahan dan sebagainya. Oleh yang demikian, dari segi perancangan tersebut ataupun dari segi pemilihan tapak tersebut ataupun dari segi lokasi tersebut, kita haruslah melaksanakan ataupun menjalankan kajian terlebih dahulu dan mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak ataupun stakeholders bagi memastikan pemilihan yang telah kita laksanakan tersebut adalah bertepatan dengan apa yang kita inginkan. Okey, bila mana sesuatu lokasi ataupun tapak yang telah kita kenal pasti tersebut telah berjaya dilaksanakan ataupun telah mendapat persetujuan bersama, kita akan menjalani satu stage yang mana kerja-kerja ukur tapak akan dilaksanakan di lapangan. Okey. Tidak dinafikan stage kerja ukur yang akan dilaksanakan tersebut adalah juga merupakan satu yang amat kritikal ataupun yang perlu dilaksanakan, kerana bila mana kerja-kerja ukur dilaksanakan tersebut, dari situ kita akan melihat permasalahan ataupun isu-isu yang akan timbul. Okey, apa yang saya masukkan di sini adalah berkemungkinan besar apa yang dilaksanakan di dalam tempoh pengukuran tersebut, berkemungkinan besar isu-isu halangan, isu-isu permasalahan ataupun isu-isu yang menyebabkan projek dilaksanakan tersebut terpaksa tergendala boleh dikenal pasti ketika ini. Okey, contoh apa yang telah kita alami, berkemungkinan besar bila mana dilaksanakan kerja-kerja ukur di lapangan ataupun kerja-kerja ukur di tapak yang telah kita buat tersebut, kita mendapati berlaku pencerobohan ataupun berlaku sebarang kacau ganggu di kawasan tapak itu sendiri. Okey, bila mana berlaku isu-isu sedemikian rupa, sebenarnya ia akan menyebabkan kelewatan ataupun menyebabkan permasalahan kepada keseluruhan projek itu sendiri. Bila mana ia berlaku, ia akan menyebabkan
kesan kepada projek kita, sama ada boleh kita deliver dalam tempoh masa yang ditetapkan ataupun akan berlarutan dalam tempoh masa yang kita tidak pasti dari segi penyelesaiannya. That's why dari segi persempadanan ataupun dari segi kontur untuk kerja-kerja tanah tersebut, ini adalah merupakan satu perkara yang amat penting kerana ia akan melibatkan ataupun ia akan berkait rapat dengan stage pembinaan di masa hadapan. Bila mana dari segi pelaksanaan ini tidak dibuat, ia akan memberi kesan dan secara tidak langsung kita tidak tahu apa yang boleh kita laksanakan ataupun apa yang boleh kita menyelesaikan di dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey. Okey, dari segi perancangan projek, macam saya maklumkan sebelum tadi, kita sebagai owner of the project, ia memerlukan satu punca kuasa ataupun satu sumber ataupun satu maklumat yang perlu kita dapatkan daripada pengurusan ataupun level-level yang tertentu untuk dia salurkan kelulusan dan untuk diberikan kelulusan dan seterusnya mendapatkan kelulusan projek itu sendiri. Okey. Yang mana punca kuasa ini juga adalah berkait rapat dengan setengah projek. Ya. Sebab itu kebanyakan projek terpaksa ditangguhkan ataupun terpaksa diberhentikan ataupun terpaksa perhalusi ataupun dilihat semula kerana mungkin terdapat berlaku punca kuasa yang tidak jelas. Bila mana berlaku selain daripada itu, ia adalah melibatkan skop kerja seperti mana yang saya maklumkan tadi dan juga pelan konsep dan juga kenal pasti pasukan pengurusan projek. Yang ini adalah yang telah dimasukkan sebelum inilah. Okey, perancangan awal. Okey, ni macam yang tadilah. So dari segi kerja-kerja yang telah ditetapkan tersebut, kita haruslah melihat ataupun memastikan apa yang telah dirancang di peringkat awal tersebut memberikan satu titik permulaan yang tidak memberikan permasalahan di hari kemudian. Okey. Okey, proses reka bentuk. Yang mana proses reka bentuk seperti mana yang saya maklumkan tadi, setelah konsep diutarakan, dari segi reka bentuk, kita akan menjalankan proses reka bentuk awalan. Okey. Dari segi proses reka bentuk awalan, mungkin apa yang saya maksudkan di sini ialah merupakan apa yang telah kita lihat dari segi sudut pandangan sebelum ini, dan berkemungkinan besar akan berlaku perubahan ataupun akan berlaku perbezaan ataupun akan berlaku penambahan kerja ataupun pengurangan kerja yang mana ia akan memberikan kepada impak kepada ataupun ends up kepada reka bentuk terperinci. Yang mana dari segi reka bentuk tersebut berkemungkinan besar akan berubah ataupun berkemungkinan besar terpaksa tidak dilaksanakan atas beberapa faktor yang mungkin kita telah kenal pasti, sama ada ketika pembinaan ataupun sebelum pembinaan dilaksanakan. Yang mana proses reka bentuk tersebut akan memberi panduan kepada kontraktor ataupun kontraktor untuk menjalankan kerja. Okey, perolehan ini yang macam saya maklumkan tadi, dia lebih kepada maklumat yang diperlukan untuk kita mendapatkan dana ataupun bajet ataupun kelulusan kewangan, yang mana dari segi dana tersebut memerlukan kelulusan ataupun memerlukan punca kuasa daripada pihak yang berkaitan. Okey, dan perolehan. Okey.
Okey, pembinaan. Dari segi pembinaan, beberapa faktor yang perlu kita ambil kira di dalam tempoh pembinaan, yang mana di dalam tempoh pembinaan tersebut kita memerlukan pelbagai stage ataupun pelbagai level mengikut kesesuaian projek tersebut. Okey. Bagi pengurusan tapak bina itu sendiri ataupun pengurusan projek itu tapak perusahaan, pelbagai proses-proses kerja yang perlu kita laksanakan, terutamanya dari segi kelulusan. Sebab bila mana kita telah melaksanakan projek, kita perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak-pihak yang tertentu. That's why dari segi kelulusan kita perlulah menghantar permohonan kelulusan tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya kepada pihak-pihak OSC ataupun pihak-pihak PBT yang berkaitan, bagi mendapatkan kelulusan ataupun bagi mendapatkan komen-komen ataupun maklum balas daripada pihak-pihak tersebut untuk memastikan projek tersebut akan siap. Slide tidak nampak. Dari segi kawalan masa, kita boleh lihat pelbagai perkara yang boleh kita manage dari segi pengurusan projek tersebut. Yang mana dari segi kawalan masa tersebut, perlulah kita lihat dari segi kesesuaian projek itu sendiri dan seterusnya memberi masa yang sesuai. Okey, dari segi penjadualan, ini dari segi penjadualan kerja mungkin kita telah menetapkan skop kerja masing-masing kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk menjalankan kerja. Mungkin level-level yang telah kita tetapkan tersebut mempunyai skop kerja masing-masing dan juga contribution masing-masing, especially-nya kepada owner of the project, kontraktor dan juga kepada klien yang akan kita serahkan kepada projek tersebut. Untuk tapak perusahaan mungkin kita akan serahkan kepada operator lah yang akan mengoperasikan tapak perusahaan tersebut di kemudian hari. Okey. So ini adalah proses yang melibatkan stakeholders, yang mana stakeholders tersebut akan menyebabkan makluman-makluman tersebut boleh diguna pakai ataupun memberi panduan kepada stakeholders untuk memberi input-input yang berkaitan sebelum perancangan dilaksanakan. Okey, ini adalah salah satu contoh lah, sebab ini adalah satu team projek yang kita laksanakan untuk menyiapkan sesuatu projek. Contoh macam pembinaan stadium, so ini adalah stakeholders yang berkaitan dan apa maklumat ataupun input perlulah dimasukkan dalam perancangan kerja. Okey, tidak dinafikan kita menjadikan perancangan projek tersebut sebagai satu panduan melalui pelaksanaan satu medium yang kita boleh pantau perjalanan projek tersebut. Bagi perjalanan projek, kita boleh lihat dari segi pandangan keseluruhan projek itu sendiri melalui pelbagai kaedah ataupun cara. Bagi kebanyakan perancangan projek, kita telah meletakkan satu kaedah iaitu dipanggil critical path method, yang mana critical path method ini adalah merupakan satu cara bagaimana kita mengenal pasti perjalanan projek tersebut daripada awal sehingga akhir. Yang mana critical path method ini merupakan satu kerja yang dilaksanakan, kita mengenal pasti apakah kerja-kerja yang paling kritikal yang perlu dilaksanakan dan dia akan hubung kait di antara keseluruhan projek tersebut. Okay. So ini adalah salah satu contoh lah kalau macam pembinaan padang bola. So pelbagai benda lah yang akan diambil kira dan secara tidak langsung kita memberikan
pulangan ataupun ends up of the project kepada end of the project. Okey. Dari segi perancangan, kita haruslah mengenal pasti risiko. Yang mana risiko-risiko yang berlaku berkemungkinan berlaku dan akan berlaku dan boleh jadi akan berlaku. Macam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, macam saya maklumkan sebelum tadi, kita boleh secara tidak langsung kita pun telah mengalami situasi di mana keadaan ini adalah di luar jangkaan kita sebelum ini, dan pengalaman yang kita ada ketika ini adalah sangat berharga dan kita boleh guna pakai pada masa akan datang dari segi untuk melaksanakan projek di masa hadapan dengan mengenal pasti apa isu yang berkemungkinan besar yang akan berlaku. So sebenarnya dari segi sudut pandangan, dari sudut positif, pandemik 19 ini adalah satu masa yang paling terbaik untuk kita mempelajari beberapa perkara yang mungkin kita boleh aplikasikan pada masa akan datang, dan ini adalah satu tempoh yang merupakan tempoh pembelajaran kepada kita ataupun tempoh untuk kita memberi satu jangkaan ataupun satu sudut pandangan yang mungkin memberikan kebaikan kita pada masa akan datang. Okey, so ini adalah dari segi macam mana kita mengenal pasti risiko tersebut, berkemungkinan besar pengalaman ataupun pembelajaran yang terbaik. So ini adalah satu contoh lah macam mana apa yang berlaku, dan kat situ kita boleh mengenal pasti dari segi bahaya, risiko dan akibat apa-apa yang berlaku. Dan ini juga adalah salah satu kaedah bila mana kita jadikan dia sebagai satu panduan untuk kita melaksanakan pengurusan projek itu sendiri. So ini adalah antara kesilapan lah. Contoh, kalau kita berlaku kegagalan di lapangan disebabkan kita gagal untuk melihat dari segi sudut yang lebih menyeluruh, akan berlaku kegagalan-kegagalan especially yang melibatkan tapak perusahaan kita. Okey, dari segi ujian dan pentaulihan, ini apa yang saya masukkan sebelum tadi. Dari segi ujian, apa yang boleh didefinisikan adalah ia adalah stage yang mana kita perlu memeriksa ataupun mengukur ataupun mengenal pasti apa yang telah kita jalankan tersebut bersesuaian ataupun bertepatan dengan apa yang telah kita tetapkan. Hal yang mungkin adalah ujian ini merupakan satu indikator kepada apa yang telah kita laksanakan di peringkat awal tersebut. Yang manakala dari segi pentaulihan adalah satu stage di mana ujian yang telah kita laksanakan tersebut telah pun lulus, dan secara tidak langsung ia boleh dikategorikan sebagai workable ataupun boleh dilaksanakan ataupun boleh memberi manfaat kepada operation untuk seterusnya. Okey, operasi, sebab tapak perusahaan yang telah siap dia akan beroperasi, yang mana tapak-tapak perusahaan yang kita laksanakan secara yang kita buat secara sanitari memerlukan ujian-ujian ataupun pentaulihan yang berkaitan. Untuk bagi ujian yang berkaitan bagi tapak perusahaan, kita kebiasaannya kita memerlukan satu logi rawatan, yang mana logi rawatan tersebut perlu untuk melepaskan ataupun discharge licin ke kawasan yang berkaitan. Walau bagaimanapun, pelepasan tersebut adalah tertakluk kepada standard pelepasan yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. That's why kerana itu
dari segi pelepasan tersebut haruslah menepati piawaian ataupun standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar melalui standard pelepasan yang telah ditetapkan, dan haruslah berjaya untuk melaksanakan pengoperasiannya secara keseluruhannya. Oleh demikian, bagi kebanyakan tapak perusahaan, elemen-elemen of ujian dan pentadbiran haruslah dilaksanakan sebelum tapak perusahaan tersebut diserahkan kepada operator ataupun agensi yang berkaitan sebelum dijalankan kerja-kerja pengoperasian kelab. Okay, so ini dari segi apa yang telah ditetapkanlah dari segi untuk pembinaan tapak perusahaan lah, yang mana kita telah tetapkan beberapa stage of work ataupun stage kerja yang perlu dipatuhi untuk dijalankan, yang mana dari segi site work tu kerja-kerja di lapangan ataupun kerja-kerja di tapak adalah seperti yang dari segi pengurusan projek ataupun dari segi kontrak kita, untuk kita memastikan projek yang kita akan laksanakan tersebut boleh mencapai workability ataupun boleh diserahkan kepada operation stage. Saya rasa setakat ini sahaja taklimat saya pada hari ini. So saya harap apa-apa yang telah disampaikan tersebut dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. So sekiranya apa yang terdapat kekurangan mohon maaf, dan sekiranya apa yang perlu boleh dibantu, kita akan saya mengalih-alihkanlah apa-apa sudut pandangan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.